Jadi berkaitan dengan ujian ini ataupun cubaan ini, rahmat Allah. Okey, Ustaz nak tanya seorang-seorang tau. Nak tanya seorang. Bermula daripada kanan. Okey, siapa dah nama? Masuk. 2020 apa ujian paling besar? Satu je. Apa yang paling besar? Tak ada catering. Tak ada kerja. Tak ada kerja. Okey. Ikhwan, ujian 2020 apa ujian paling besar dalam hidup? Sama lah. Tak ada kerja. Cepat. Apa yang terlintas? Financial. Tak boleh pergi surau. Ujian. Okay. Tak sama. Hidup tak sama ke apa yang tak sama? Gaji tak sama ke? Kerja tak sama ke? Apa yang tak sama? Suami tak sama. Suami tak sama? Alamak. Ingat suami tak sama. Semua benda tak sama Aina. Apa ujian 2020? Ujian 2020. Pak Ui si Melayu. Alhamdulillah Tak ada ujian besar. 2020 tak ada ujian besar 2021 nanti. Siapa ni? Ujian apa? Apa ujian 2020? Cepat. tak dapat semai tarawih tahun Jumaat. Tak dapat sembahyang jemaah. Masya-Allah, masya-Allah. Bukan banyak malam Boleh percaya ke? Okey, tak apa, kita sebut jawapannya. Ni tak apa. Roti hang pekerja tak cukup lah. Pekerja roti lari. Ujian 2020. InsyaAllah tak ada pun. Bersyukur je. Bersyukur je. Ujiannya, apa ujiannya? Ujian. Ha. Kalau anak sakit, terus rindu orang tua macam tu. Rindu orang tua tak boleh nak balik kan sebab Covid apa semua. Okey. Kaabah. Kan cepat. Masya-Allah. Ada sakit. Kak tu. Cepat. Apa ujiannya? Cepat kita nak tahu nanti kita ulas Kau kata ujian paling besar. Apa? Kau lari. Kawan dia lari. Ni apa ujiannya? Iman tak lagi sekolah. Iman. Tak ujiannya, tak kira kecil besar. Tak boleh pergi sekolah. Dia online, belajar online Nek? Tak ada bazar Ramadan. Tak ada bazar Ramadan. Masya-Allah. Matam. Tak boleh pergi ke mana-mana, duduk rumah aja. Untuk rumahnya. Orang lain boleh pergi Batam selalu. Rutin hari tahunan pergi ke Mekah tak boleh. Masya-Allah, masya-Allah. Duit habis banyak. Tahun ni duit habis banyak. Masya-Allah. 2020 itu yang Cina tu kata nak dua-dua pun kosong Apa cik? Ujiannya? Ujian ni kurang nikmat lah, tak dapat macam sebelum ni yang kita buat tak dapat. Segala-galanya berubah lah kurang Nikmat Ustaz. Boleh semayang rumah berjemaah puasa raya. Itu nikmat kata kan ujian saya. Masya-Allah, masya-Allah. Jadi itulah saya tanyakan itu supaya kita sedar kita sedar. Sebab tu kita kena berpegang kepada apa yang Allah sebut. Apa-apa saja dalam kehidupan kita kena kembali kepada Allah. So tentang ujian hidup, masalah hidup, dugaan hidup kan, apa lagi yang kita katakan segala benda-benda yang menguji kita, kita kena kembali kepada Allah. Sebab tu dalam surah yang kita baca setiap malam, baca setiap malam sebelum tidur, ataupun kalau baca siang hari the next day pun okey juga. Sebelum zuhur masih lagi Nabi menyebut sama seperti baca sebelumnya, iaitu surah Tabarak, surah Al-Mulk. Kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Yang Ustaz maksudkan ni ayat apa? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Okey. Ini yang Allah sebut tentang ujian. Allazi Allah
Maha tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta. Dialah, iaitu Allah, khalaqal mauta, yang menjadikan apa? Maut. Menjadikan mati. Wal hayata, dan kehidupan. Okey, di sini kenapa Allah sebut dulu mati? Sepatutnya Allah sebut hidup dulu baru mati. Tapi kenapa Allah sebut mati? Okey, dalam pentafsiran Quran ke hadis ke, kalau ada 2-3 perkara yang Allah sebut, yang Nabi sebut, kalau yang satu benda tu didahulukan, maka dia lebih daripada segala-galanya. Contoh kita kata, kita ambil je sakit. Antara sakit mati dengan sakit hidup, yang mana lebih sakit? Mati. Ya ke? Pernah rasa ke? Pernah diberitahu ke? Nah, Allah sebut, Nabi sebut, kan? Betul tak? Nabi Idris pun disebutkan, bila mana dia nak masuk syurga, dia nak mati dulu. Dia kata dengan Allah, nak mati dulu kan? Mati dulu. Lepas tu bila mati dah boleh masuk syurga. Tapi matinya macam mana? Macam kulit kambing dilapah, disiap hidup-hidup. Kan? Itu Nabi. Betul tak? Jadi nak menunjukkan bahawa itu kata, oi, sakitnya ni apa semua. Baiklah aku mati. Mana kau tahu mati itu tak sakit apa semua kan? Betul tak? Itu. Jadi Allah sebut al-mauta wal hayata, dan hidup. Okey. Itu salah satu. Kita boleh ambil pedoman daripada segala benda lah. Dari segi sakit, dari segi mana yang lebih baik? Mati ke hidup yang lebih baik? Kalau kita bersedia, maka mati itu lebih baik. Sebab hidup ni bermasalah. Hidup ni memang sentiasa diuji. Hidup ni tak nama hidup kalau tak bermasalah. Betul tak? Kalau tak sakit tak nama hidup. Tapi kalau dah ni, kalau Allah tempatkan syurga pada kita, buka sebahagian daripada syurga, maka kenikmatanlah segala-galanya. Jadi hidup ni wal hayata liyabluwakum. Kenapa Allah jadikan hidup? Liyabluwakum, untuk menguji kamu. Kan? Jadi itu yang Allah sebut untuk menguji kamu. Apa ujiannya? Apa tesnya? Apa tujuannya Allah nak menguji kita? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku nak tengok mana-mana ataupun siapa di antara kamu ahsanu. Alif ha sin nun. Ahsanu maksudnya yang paling baik. Yang paling baik. Biasalah kita nak bagi hadiah, kita bagi yang baik ke yang paling baik? Kita cari yang paling baik. Pemain bola, kita nak cari yang the best ke ataupun yang main biasa-biasa? Nak kita cari the best, betul tak? Peraduan pun apa-apa kita mencari peraduan kata-kata. Kita cari yang terbaik. Ustaz ada passion seorang dekat mana, dekat PD kan. Dia boleh buat rumah sewa 80,000 sebab apa? Duit peraduan. Boleh buat homestay. Duit peraduan. Dia selalu masuk peraduan, kerja je masuk peraduan. Tapi betul lah, sebut pasal ujian, apa ujian 2020 tak ada peraduan sangat. Hadiah pun sikit-sikit. Ada sikit, seluruh ni hadiah main puluh-puluh ribu. Dia concentrate tu je pun. Bukan concentrate, dia kerja dengan TMB apa semua kan. Tapi setiap kali ada peraduan dia masuk, memang dia selalu dapat. Kata-kata ke, silang kata ke apa ke semua. Rumah dia penuh dengan apa hadiah-hadiah selain pada duit. Dapat 100,000 lebih dia dapat. Dia beli kereta, lepas tu buat homestay. Duit peraduan. Jadi cari yang paling baik. Jadi Allah pun samalah juga. Kan? Pernah dalam cerita dan kisah ataupun dalam ceramah Ustaz Zakir Naik, kan? Ditanyakan oleh non-Muslim. Kenapa Allah, why God? Dia kata kenapa Tuhan jadikan bagi ujian. Orang ni baik, orang ni jahat. At the end, kalau jahat, Allah bagi neraka. Kenapa boleh jadi macam tu? Kenapa kalau Allah tahu semua benda tu, buat je semua baik? Jadi pernah soalan tu ditanyakan. So apa jawapan Dr. Zakir Naik? Samalah kita nak cari, dia merujuk pada banyak-banyak ayat Quran. Salah satunya iaitu untuk mencari yang terbaik. Kan? Itu merupakan ujian. Habis siapa yang memilih? Siapa yang memilih untuk bila mana diuji, sama ada mereka derhaka pada Allah ataupun mereka taat pada Allah. Nanti kita tengok. Ini yang kita nak bincangkan. Jadi tapi terlebih dahulu, kenapa kita diuji? Memang macam tu. Sebab tu orang yang okey, cuba kita tengok dalam ayat yang lain. Allah kata apa? Surah Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullah. Allah tak akan taklifkan. Taklif ni maksudnya bebankan pada kita, sama ada dalam bentuk ujian, dalam bentuk benda yang kita perlu buat. Contoh kita solat.
Kenapalah Allah bebankan pada aku solat. Aku nak bangun tak boleh, sleep disk. Kat Kuala Selangor. Mungkin yang tadi call tadi pun semua, kan? Dia rak-rak pun semua tengok ada jin kat dalam tubuh dia. Dia dah operate dah. Habis 18,000 dah, first operation 18,000. Kan? Pergi-pergi tak kena jin. Lepas keluar jin apa semua. Kak, sekarang cuba buat dalam bentuk sembahyang. Rokok nak 90 darjah. I'tidal. Betul. Tak ada kata macam tu apa semua, kan. Okey, sujud. Boleh sujud macam biasa. Kan? Duduk istirahat boleh. Antara duduk sujud pun boleh lipat. Cuba bangun balik. Dah, boleh bangun balik. Kan? Jadi maksudnya apa? Kalau kita lah ataupun kalau dia mengeluh, kenapalah aku ni yang diuji oleh Allah? Kan? Kenapalah aku ni apa semua? Betul tak? Jadi Allah dah sebut asas dan prinsipnya Allah tak akan menzalimi sesiapa. La yukallifullah. Allah tak akan taklifkan, tak akan bebankan, tak akan uji seseorang tu illa usaha. Melainkan kita ni, setiap orang diuji ni mampu. Jadi kalau kita letak dekat situ, Allah uji apa pun kepada kita, ujian dengan kemiskinan. Betul tak? Ujian dengan kemiskinan. Ataupun apa tadi? Ujian apa? Tak ada kerja. Boleh makan tak? Boleh. Ada ke buluh? Ustaz tengok perut lagi ke depan, dapat PJK. Betul tak? Perut jalan depan. Betul tak? Perut jalan depan. Kan? Kurang kerja tapi boleh makan tak? Boleh, apa semua, kan? Jadi kalau kita letak asas, asasnya, Alhamdulillah. Betul tak? Kita kurang duit. Ataupun lebih umur lagi, segala-galanya kurang. Suami kurang, memanglah suami beli seorang je. Tak ada pula mengeluh isteri kurang. Isteri kurang. Kan? Ataupun anak kurang, orang yang berdapat anak, ataupun cucu kurang, cicit kurang, atau macam-macam lah kurang. Betul tak? Kan? Jadi kalau kita letak asasnya bahawa Allah tidak akan menguji setiap orang melainkan apa yang kita mampu. Jadi kalau kita letak asas tu, maka apa kita nak buat? Redha dengan ujian daripada Allah. Redha dengan ujian daripada Allah. Sebab tu dalam hadis kursi, dalam hadis kursi lebih kurang lah hadis yang panjang, hadis kursi apa semua. Dia kata, kan, hadis tu lebih kurang apa Ustaz pernah baca di Shah Alam, di kuliah subuh dekat Shah Alam. Aku heran manusia ni, Allah kata, dia akan mati tapi dia tak bersedia untuk mati. Aku heran dengan manusia ni, kan, bila mereka diuji, mereka ni lebih kuranglah kufur dengan aku, kan. Sedangkan kalau kamu tak redha dengan apa ujian yang aku berikan, kamu cari Tuhan lain lah, kamu cari bumi lain lah, kamu cari langit lain. Jangan duk tuduh bawah langit aku, jangan duk pijak atas bumi aku, jangan duk pertuhankan aku. Kalau kamu tidak redha dengan ujian apa yang aku berikan. Tengok, kalau baca yang tu Ustaz tak ni ni hadis kursinya, kan. Nanti cuba ni, dan internet pun ada, kan. Ya Allah Rabbi, berat, kan. Allah kata apa? Kau pergi cari Tuhan lain. Boleh ke macam tu? Habis kita nak doa pada siapa? Kan? Kau pergi pijak bumi lain. Ada yang sembah tokko, yang sembah ni apa semua, pijak atas bumi juga. Nak berbumbungkan langit juga. Betul tak? Kan? So pijak atas bumi, kalau air tak ada macam mana? Kalau hujan tak ada macam mana? Langit. Kalau matahari tak ada, bergelap je macam mana? Jadi itu Allah letakkan garis panduan, garis panduan kepada kita. Jadi tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, sebab tu dalam dalam surah Al-Ankabut, kita tengok ayat dalam surah Al-Ankabut berkenaan dengan ujian ni. Allah sebut apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah mengatakan bahawa dalam ayat yang ke-11, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada kesusahan. Asaba, susahlah.
ataupun bala bencana, dengan COVID-nya, dengan business down-nya, dengan banjirnya, dengan apa yang nak macam-macam lagi, dengan mutasi COVID pun dah mutate, berubah-ubah dan sebagainya, yang menimpa seseorang. Nak kita katakan seseorang, ataupun menimpa sebuah negara, sebuah negeri dan sebagainya, sebuah keluarga, kan? Illa biiznillah, melainkan dengan izin Allah. Tengok. Jadi ini asas yang kedua. Yang pertama, Allah tak akan timpakan kecuali benda tu adalah ujian. Itu yang pertama. Yang kedua, ujian tu berlaku bukan Allah tak tahu. Tak akan berlaku sesuatu ujian, tak akan berlaku COVID, tak akan berlaku banjir, tak akan berlaku kesusahan, tak akan berlaku financial crisis, tak akan berlaku business problem, tak akan berlaku illa biiznillah, melainkan izin Allah. Bila kata Allah izin, kembalilah kepada ayat tadi, maksudnya Allah nak menguji kita. Sama ada ujian itu dalam bentuk diri kita sendiri, tak boleh pergi sekolah, tak ada kerja, ataupun duit kurang, ataupun macam-macam lagi kesusahan, ataupun apa-apa, ataupun diuji dengan kekayaan. Diuji dengan kekayaan. Ramai orang boleh tahan dengan susah, tapi tak ramai orang yang boleh bertahan dengan ujian bila mana kaya. Betul tak? Bila mana kaya, jadi sombong. Bila mana kaya, belanjakan ke tempat-tempat yang Allah haramkan, main judi lah, dan sebagainya. Bila kaya main judi. Ada seorang tokoh Cina tu, Ustaz macam jadi lawyer dulu apa semua, nak balik giling kepala. Kenapa Datuk? Latuk, kenapa latuk kan? Cina kan, kenapa latuk? Baru rugi 200,000. Banyak tu. Sikit je 200,000. Orang main 1 juta lebih. Dia ada 400 biji lori lebih. Pagi pukul 4 dah, lori dah kena ni. Lu tahu lah Syamsulian lah, orang bangun pukul berapa? Tiap pagi pukul 4 saya Ustaz pun fikir, pukul 4 aku pun tak bangun tahajud lagi. Asyik bangun terkejut je, tahajud je tak. Kawan tu pukul 4 pagi kena make sure lori dah berjalan. 400 biji. Latuk kan. Nak? Jadi macam itulah. Jadi illa biiznillah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Allah mengatakan bahawa dan sesiapa yang beriman dengan Allah. Tengok, ini pun sebenarnya bila mana reaksi kita sebenarnya, antara reaksi ataupun kenapa Allah uji. Ini kenapa? Why? Kenapa Allah uji? Yang pertama, Allah nak suruh kita sabar. Nak suruh kita sabar. Ini kenapa Allah uji? Kerana Allah nak bagi pahala pada kita. Pahala daripada mana? Daripada sabar. Semalam dalam radio Aikim, Ustaz apa dah Ustaz kalau dengan kereta nak Aikim. Aikim sebab apa? Selalu duduk dalam majlis ilmu walaupun kita on the move. Duduk dalam syurga. Duduk dalam taman syurga. Kat mana-mana ni dalam taman syurga majlis ilmu. Duduk entah kereta pun dalam taman syurga juga. Jadi macam mana apa katanya? Dia kata apa? Kelak nanti di akhirat, orang-orang yang Allah tidak uji dengan apa-apa semasa dunia akan jealous dengan orang yang Allah uji. Sebab apa? Pahalanya sangat banyak. Sangat besar. Dengan apa? Dengan kesabaran. Dengan kesabaran. Jadi, ada tak di antara kita yang tak diuji? Hidup senang je tak ada uji. Dia kata, senang tak ada uji. Tak. Kesenangan tu pun ujian. Pak Tam nak manage, nak syarikat dalam keadaan 2-2 kosong kata kan, 2-2 pun kosong bukan senang, betul tak? Nak bertahan, lepas tu nak bangunkan balik dan sebagainya, bukan senang. Kita nampak je senyum, steady je jalan, tak ada kata nak terjun lombong lah, nak terjun, tak ada, nak terjun bangunan lah apalah semua Kalau cek 2020 ni, banyak orang yang membunuh diri atas berbagai sebab jadi sebab tu tuan-tuan Allah SWT, Allah nak bagi pahala kepada kita. Dengan kesabaran, dengan ujian, apa kelebihannya? Yang pertama, Allah nak bagi pahala. Yang kedua, Allah nak ampunkan dosa. Bila sebut Allah nak ampunkan dosa, sebab tu tuan-tuan Allah, bila mana kita bersabar, Allah bagi pahala. Tapi kalau kita mengeluh dan memberontak, tak syukur, sepatutnya kita sebenarnya bersyukur dengan ujian Allah. Kenapa patut bersyukur dengan ujian Allah? Allah nak bagi pahala. Allah nak bagi pahala. Patut Allah nak angkat darjat
kita nak angkat darjat ni, ya Allah, dengan kita kata benda lah. Boleh tak sembahyang sepanjang malam? Tak boleh. Tak mampu nak buat apa semua kan. Boleh tak nak berzikir sepanjang 24 jam nak berzikir? Mampu tak? Tak mampu. Banyak benda kita tak mampu. Tapi dengan cara yang mudah, Allah nak bagi pahala kepada kita, nak angkat darjat kita adalah dengan Allah bagi ujian. Allah bagi pahala dan Allah tolak dosa kita. Kan? Kita tak perlu, kita kata tak perlu dengan cara memanglah kita disarankan untuk istighfar. Nabi pun istighfar 70 ataupun 100 kali. Walaupun dia seorang yang maksum. Kita ni yang banyak dosa, dosa kecil, dosa besar. Dosa kecil bagi bertimbul, lama-lama jadi dosa besar. Dosa besar jadi dosa lagi besar. Dosa terbesar. Macam-macam. Patut lagi kita bertobat pada Allah. Dan dosa pula kadang-kadang dosa yang dosa apa? Dosa berantai. Dosa berantai. Dulu kan ada surat berantai. Harimau berantai. Semua berantai-rantai apa semua kan. Kita tunjuk pada seorang tu melakukan dosa. Seronok lah. Malam tahun baru tu aku pergi karaoke. Apa semua kan. Pergi tu semua. Berjoget. Nunggu perempuan tu. Gini-gini kan. Jom lah. Jom ngajak orang. Kawan tu. Sekali. Pergi clubbing seronok. Maka berubah sikap dia. Siapa dapat dosa? Yang ngajak. Kita yang buat dapat dosa, kita ajak orang. Bertalik arus sepanjang umur hidup dia, mati dalam keadaan clubman apa semua, clubman apa semua kan. Sepanjang dosa kita. Bertalik arus. Benda yang kita tak tahu. So Allah bagi keampunan. Dosa-dosa yang kita lakukan, bila mana kita bersabar, kerana apa? Allah nak ampunkan dosa. Kecuali dosa besar memang perlukan taubat yang khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, sebab tu dalam ayat ini kan sungguh cantik bila mana kata apa, Allah kata semua Allah sebut pasal ujian, ma asaba min musibatin illa bi idznillah, melainkan dengan izin Allah. Tapi Allah kata wa may yu'min, siapa yang beriman. Siapa yang beriman? Allah sebut orang beriman. Maksudnya pilihannya adalah kamu beriman, kamu redha. Redha ni bukan kata sakit, tak berubat apa semua, tak apalah, aku redha, sakit tak perlu berubat. Kan? Tak apalah, biarlah sampai jadi gila, tak panggil ustaz, apa semua redha katanya apa semua kan. Sampai jadi gila, sampai jadi kan. Masya-Allah. Kan? Sampai macam tu sekali, betul tak? Tak, ada tanggungjawabnya kena berubat. Betul tak? Jadi pilihannya wa may yu'min billah, sesiapa yang beriman dengan Allah. Redha dengan Allah. Betul lumus nak menghadapi ujian tersebut kan, nak mengatasi masalah tersebut, financial crisis, macam-macam keuangan ke apa ke dan sebagainya. Allah kata apa? Yahdi qalbah kan, Allah akan memimpin hatinya untuk menerima apa yang telah berlaku itu dengan tenang dan sabar. Maksudnya cara SOP untuk nak menghadapi ujian adalah dengan kita beriman dengan Allah. Macam mana kita nak beriman dengan Allah? Asasnya Allah kata apa? Apa yang berlaku pada kita adalah ujian. Yang kedua, tak akan berlaku sesuatu melainkan apa? Melainkan dengan izin Allah. Kenapa tu? Allah nak cari ahsanu amala. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kamu yang terbaik? Dari segi amalannya, penerimaan terhadap ujian Allah yang terbaik. Kan? Maka kalau macam itulah sikap kita sabar. Maka Allah kata apa? Yahdi qalbah. Allah akan pimpin hati kita menghadapi ujian. Kita kata running the business, changing the business, Allah akan pimpin. InsyaAllah boleh bertahan, InsyaAllah boleh naik balik, InsyaAllah cukup. Walaupun Mak Tam kata apa tadi, perbelanjaan keluar, expenditure more than sales, more than income, tak apa kan. Boleh makan gemuk lagi pun, PJK lagi pun, PJK kan, perut jalan depan lagi pun, bahagia hidup dan sebagainya. Kan? Sikit sebanyak tu boleh adjust, betul tak? Dari segi adjust balik lah apa semua kan. Jadi Allah akan pimpin. Sebab tu orang beriman, dugaan ni apa semua boleh dihadapi dengan SOP Allah tadi. Allah dah sebut dah, tu SOP-nya. Kamu yu'min billah, kamu beriman je dengan Allah. Jangan kata, itu yang Ustaz Sarudut cerita apa semua dekat Kelantan dulu kan, Tok Guni Aziz nak tukar apa? Tukar daripada tanaman yang tanaman apa yang haram tu?
pokok tembakau, buat rokok. Kan? Rokok kan haram kan? Ustaz, rokok kan ada pelbagai pendapat ulama katanya. Rokok haram. Dia kata rokok haram apa semua macam mana? Jadi Tok Guru tak bagilah tanam tembakau. Betul tak? Tanamlah benda lain, timun ke apa ke semua, sebab di kawasan pantai Bacok tu semua kan. Kawan ni tanam juga tembakau. Kali banjir. Banjir habis. Habis tembakau dia. Dia angkat parang, mana Allah? Aku nak tetap. Nak tetap Tuhan. Tengok. Kan? Masalah apa berlaku pada dia? Jadi bila mana tak terima ujian daripada Allah, habis lah. Nak tetap Allah. Kalau dengan keadaan sedar macam mana? Jatuh kufur lah, macam-macam. Kufur nikmat lah, kufur tu, macam-macam lah. Kalau sedar, kalau tak sedar, dia tak ni. Kalau tak sedar tu maksudnya perbuatan tanpa disedari tu lain cerita lah kan. Tapi nak jadi macam tu pun maksudnya kenapa? Marah. Adakah Allah sebut kata apa? Wa may yu'min billah? Kalau kamu beriman? Tak. Kalau kita beriman dengan Allah, maksud kita redha dengan ujian, nak fikir balik itu ujian itu dengan izin Allah. Allah nak angkat darjat, Allah nak hapus pahala, nak hapuskan dosa, Allah nak angkat, Allah nak beri pahala. Maka Allah kata apa? Yahdi qalbahu. Allah akan pimpin hatinya untuk menerima cabaran tersebut, ujian tersebut dengan tenang, dan Allah akan keluarkan. Sebab tu kalau kita baca lagi, mana ayat-ayat tu si Budina? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Cantik ayat tu, padu. Wa may yattaqillah, sesiapa yang takwa pada Allah. Maksud apa tadi Allah sebut tadi? Beriman kan? Maksudnya beriman, bertakwa pada Allah lah, takut pada Allah. Bila kata beriman pada Allah, beriman pada Allah, malaikat, hari akhirat, Nabi, Quran dan sebagainya, hari kiamat. Maksudnya apa? Kita takut pada Allah. Ya ja'allahu makhraja. Allah beri jalan keluar. Kerja tak cukup. Kerja banyak tak sekarang? Boleh tahan. Boleh tahan. Bila sabar boleh tahan lah. Kan? Cukup tak bekerja? Cik Manu tengok dalam FB ni macam duk cari bekerja je apa semua. Tak cukup. Tak cukup sekarang. Kan? Duit banyak tak sekarang? Cukup. Maksudnya banyak jugalah nak dibandingkan dulu kan. Kata semua tak cukup kan. Sekarang ni betul tak? Jadi Allah beri jalan keluar. 2020 boleh tak hadapi keadaan tu? Untung tak bisnes? Tak untung kan? Betul tak? Tak untung kan? Allah jadi apa? Jalan keluar. Way out. Wayarzuqhu, dan Allah berikan rezeki. Kalau kamu bertakwa pada Allah, Allah berikan rezeki. Min haitsu la yahtasib, daripada sumber-sumber yang kita pun tak tahu. Tak sangka-sangka, tak perasan. Ingatkan buat nasi lemak, ingatkan 10 bungkus je. Kita tengok berapa matang, berapa bungkus satu hari. 5,000 bungkus. Masya Allah. Kan? Orang lain buat nasi lemak juga, tapi jual 20 bungkus pun tak habis satu hari. Kan? Jadi macam-macam. Wa may yatawakkal Allah, sesiapa yang bulat-bulat bergantung pada Allah, fa hasbuh, Allah akan cukupkannya. Dan Allah akan menyampaikan. Allah lah yang berikan segala-galanya. Innallaha ala kulli dan Allah tentukan qadar. Qadar takdir masing-masing. Jadi itu macam Allah SWT. Jadi itu apa ni, kita merujuk kepada ayat yang Allah sebut tadi, Allah akan pandu kita, pimpin kita. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Allah tahu kan, Allah tak tahu. Allah tahu semua. Jadi itu mantuk Allah SWT. Sebab tu dalam ayat okey, kita tengok dalam ayat yang lain. Ni surah apa ni? Surah Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut, Allah sebut A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim.
ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah mengatakan dalam ayat yang kedua surah Al-Ankabut. Allah kata apa? Ahasiban nas, patutkah manusia menyangka? Kita duk sangka, kita duk ni ayyutraku ayyakulu amanna. Senang-senang je dia orang cakap apa? Aku beriman. Dia kata aku beriman dengan Allah, aku beriman dengan malaikat, aku beriman dengan hari akhirat, aku beriman dengan Quran, aku beriman dengan Rasul, aku beriman dengan qada-qada dan sebagainya. Aku beriman, rukun iman nak apa semua. Nak ustaz cuba tanya je aku boleh jawab on the spot apa semua. Nak beriman dengan apa? Aku tahu apa semua. Tapi Allah sebut apa? Ahsiban nas ayyutraku. Apakah kamu menyangka bahawa apa patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata kami beriman, wahum la yuftanun, sedangkan mereka tidak diuji dengan sesuatu cubaan. Tengok, situ pun dah tahu bahawa kita ni akan diuji. Nah, Allah kata patut aku tak uji kamu. Selama ni duk pakai BMW 7 Series, duk pakai apa macam-macam kan, kereta besar-besar ni apa semua kan. Nah, aku tak patut uji ke? Kan? Allah uji sikit je 2020 kan. 22 pun kosong tak kan? 22 pun kosong. Nah, Allah kata patut tak? Aku beriman. Kau duk sebut aku beriman. Dan aku tak uji kamu, patut ke macam tu? Nak tengok. Nah, maksudnya apa? Allah nak sebut kalau kita mafhum mukhalafah, kita faham maksudnya Allah akan uji. Allah akan uji. Sebab tu dunia ni cubaan, dunia ni dugaan, dunia ni tempat bermasalah, dunia ni tempat sakit, dunia ni tempat kan kena bersabar. Ustaz sebut sabar senanglah, ustaz tak kena. Ustaz pun diuji juga. Nak macam-macam ujian. Tak ada kelas. Tak ada kelas. Lepas tu tak ada ceramah. Tak ada jin. Tak ada jin pula dah. Jin banyak. Makin banyak sekarang ni apa semua. Tiap-tiap hari, tiap malam bergaduh dengan jin. Dengan jin. Sampai seronok bergaduh. Kalau tak bergaduh tu, tak seronok. Hidup satu hari ke tak bergaduh, tak seronok. Kan? Hari ni tak ada ke jin ni, anak-anak ni. Tak seronok. Kan? Kau boleh cekik jin, boleh semelih jin. Yang seronok, boleh Islamkan jin. Acah-acah je. Semelih tu acah-acah je. Baca apa semua. Jin dah gini. Dah takut dah apa semua. Okey, aku keluar. Letak kat sini apa semua. Macam tu apa semua. Belum hiri lagi kan. Macam ni. Ustaz berdarah aku apa semua nak. Seronok. Dah takut-takut kan jin. Nak keluar. Ni masuk Islam ya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau tak dapat buat satu harian tu, tak seronok hidup. Kan? Tak seronok hidup. Kan? Tiap-tiap hari tidur pukul 2, pukul 3 pagi. Tiap-tiap hari dah sekarang. Kan? Malam ni tak tahu pukul berapa tidur. Kan? Jadi tuan-tuan Allah diuji, semua orang diuji. Sebab tu kalau kita tengok kan, kita teliti ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala ni kan, maka begitulah Allah sebut. Jadi tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala itu di antara perkara yang tu. Okey, beberapa tips. Berapa tips? Kalau kita menghadapi ujian, apa yang patut kita buat? Kita patut buat apa? Sabar. Yang pertama, kita kena yakin dalam hati bahawa segala ujian yang Allah berikan kepada kita tadi, yang pertama Ustaz dah sebut tadi,